Bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang, wawan jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Hari komen lagi. Bagi Ustaz Salman, adakah Asy'ariyah menafikan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat samad dan basar? Ya atau tidak? Asy'ariyah mengisbatkan ta'alluq tanjizi hadis, tetapi dia adalah amr i'tibari yang tidak wujud pada alam realiti. Dia sekadar maqamatil aqal semata-mata. Sungguh. Ustaz kena beza antara wujud dengan subut. Tiap-tiap wujud pasti subut, tapi tiap-tiap subut belum tentu wujud. Walaupun bukan amrun wujudi, tetapi dia amrun subuti. Sungguh. Seperti nisbah Ustaz Salman. Salman ni banyak. Salman Khan, Salman Ali. Salman ni banyak. Salman Al-Farisi. Tapi Ustaz Salman, Salman bin Ali. Nisbah Ustaz Salman dengan ayah Ustaz Salman, anak dengan bapa. Wujud tak? Di mana nisbah tersebut? Memang tak wujud, tak nampak. Tapi sungguh Ustaz Salman ialah anak Ali. Itu makna subutiyah. Itu kena Ustaz Salman kena tahu dah. Itu. Baik, menurut Asy'ariyah, adakah ta'alluq samad dan basar itu amrun wujudi atau adami atau bagaimana? Seperti tadi kot soalan. Di alam realiti adam. Melainkan tanjizi qadim itu wujudi. Tapi tanjizi hadis itu adalah adam. Itu sekadar maqamatul aqal. Itu sekadar nisbah dan idhafah yang tidak ada wujud. Siapa yang kata adam? Di mazhab ulama Asy'ariyah mana yang kata adam? Lawan kepada ada tiada. Tak semestinya lawan kepada ada, tak semestinya tiada. Betul? Dah, betul. Lawan yang apa panggil apa? Kalau tidak ada sesuatu itu sekalipun, dia amrun i'tibari. Jadi bukan kita boleh kata benda tu tidak ada tu. Jadi lawan kepada ada apa? Lawan kepada ada dengan mana did. Ya ada lawan yang ada banyak. Ada lawan dengan mana did. Ada lawan dengan mana nakid. Lawan kepada mawjud. Jadi kalau lawan dengan mana did, memang tidak ada lah. Ya. Tapi bukan semestinya tidak ada, bermakna terus Adam ma'dum. Dia ada juga Adam, tapi subut. Iaitu seperti amrun i'tibari. Sungguh. Dia benda tu tak ada, tak nampak lihat. Tapi sungguh, subut. Itu. Jadi silap Ustaz faham tu adami. Bukan amrun adami. Ia amrun subuti. Walaupun bukan amrun wujudi. Baik. Kemudian Asy'ariyah menyatakan Allah maha mendengar dan melihat setiap perkara yang ada. Itu terjemahan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq. Gitu je, ta'alluq. Termasuklah makhluk yang ada sekarang ni. Ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah maha mendengar setiap yang ada. Sama ada yang ada tu qadim ataupun yang hadis yang baru sekarang ni. Betul atau tidak salahnya? Allah maha mendengar setiap yang ada. Yang ada, termasuk kita yang ada sekarang ni. Yep. Betul atau tidak? Betul. Allah maha mendengar setiap yang ada. Jadi kalau betul, kenapa Ustaz Salman kata seperti kisah tu? Kisah yang Ustaz Salman cerita tu lah. Ada ulama Asy'ariyah tegah kata, jangan kata Allah mendengar sekarang ni, Allah melihat sekarang ni. Nanti berlaku perkara baru. Mengikut keempat-empat implikasi pegangan Asy'ariyah, sama ada itu yang Ustaz Salman faham, ilzam di atas mazhab Asy'ariyah, bukan seperti itu. Bagi siapa yang berkata bahawa dia adalah ilmu, artinya dia telah berlaku sebelum ilmu itu. Di manakah ada ulama Asy'ariyah melarang orang-orang kata jangan kata seperti ni, nanti berlaku perkara baru di zat Allah Ta'ala? Itu implikasi pemahaman Asy'ariyah. Kalau mengatakan tidak, Allah melakukan sesuatu. Saya Asy'ariyah, saya tak faham seperti itu. Sebab Ustaz tak baca buku Asy'ariyah. Dah, saya baca. Dan saya mengaji. Ustaz Salman silap faham. Bukan begitu. Itulah. Tidak ada. Itu yang Ustaz Salman cuba ilzamkan di atas Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak ajar seperti itu. Tidak ada satu buah mazhab Asy'ariyah kata jangan kalau orang awam kata Tuhan dengar apa yang kita doa sekarang ni. Tuhan melihat apa yang kita buat sekarang ni. Akan ada satu orang Ustaz Asy'ariyah kata jangan cakap gitu. Nanti akan berlaku perkara baru. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Kerana ta'alluq tidak berlaku di zat Allah Ta'ala. Ta'alluq tu nisbah. Tidak berlaku perubahan pun pada zat Allah Ta'ala dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan tetap Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran yang qadim dan penglihatan yang qadim. Jadi kalau Ustaz Salman buat, adakah cerita tu betul-betul ada dalam kitab? Ini saya awal-awal lagi saya duk tunggu. Cerita tu ada dalam kitab sebiji tak? Asy'ariyah melarang.
Jangan kata seperti itu. Mengikut pandangan kesemua implikasi Tak, Asy'ariyah. saya tanya adakah ada ulama Asy'ariyah bila dengar orang yang berdoa seperti itu lalu dilarang orang awam tu? Kita ada Jangan. masalah sebab orang yang klaim ulama Asy'ariyah pun tak faham logik Dan di sebalik bukan masalah mazhabnya. tak faham. Ada ke tidak dalam nas kita atau tokoh je? Boleh je. Tokoh. Kalau boleh Ustaz Salman datangkan, ada ulama Asy'ariyah larang. Jangan kata cakap itu. Jangan kata seperti itu, jangan bercakap seperti itu. Kerana akan membawa perubahan pada zat Allah Ta'ala. Itulah implikasi semua Itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Bukan ilzam. Asy'ariyah tidak faham seperti itu. Itu fahaman semua. Tidak salah. Ustaz salah faham tu. Sebab apa? Sebab apabila orang awam kata Allah mendengar apa yang kita doa sekarang ni, Allah Ta'ala melihat apa yang kita sekarang ni, itu ta'alluq sifat pendengaran dan penglihatan, bukan membawa kepada sifat penglihatan dan sifat pendengaran di zat Allah yang Ta'ala. merupakan amr maqamatul aqal. Amrun i'tibariyun intiza'iyun subutun wa tahaqqukun. Itu. Siapa sebut? I'tibari Itu kan amrun i'tibari memang subutun wa tahaqqukun. ada ulama Asy'ariyah kata Pasti banyak dalam kita intiza'i untuk sama' dan basar. Intiza'i sebab difaham daripada sifat pendengaran yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat pendengaran ada tak? Siapa yang kata intiza'i? Intiza, apa makna intiza? Siapa yang kata saya tak jumpa yang kata itu intiza'i? Banyak dalam kitab Asy'ariyah. Ustaz Salman tak baca? Salah satunya. Oh iya, banyak dalam kitab Asy'ariyah banyak. Baijuri ada, Syarqawi Hudhudi ada. Nah, okey. Kemudian saya nak tanya Ustaz Salman, kalau Ustaz Salman tidak ada orang panggil kitab ataupun bukti yang menunjukkan ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam bercakap seperti itu, adakah itu fitnah ataupun taqawul? Itu pendirian ulama Asy'ariyah. Tidak, bukan pendirian ulama Asy'ariyah. Itu yang Ustaz Salman ilzam ke atas ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah tak faham seperti itu. Kerana itulah Ar-Razi mendatangkan i'tibari, mendatangkan dia ghair mawjuda fil a'yan untuk ta'alluq tanjizi hadis, untuk nak menjadikan ia tidak bercanggah dengan kaedah istihalah hulul hawadis. Itulah tujuan kaedah itu didatangkan. Dan tidak ada Imam Razi larang orang doa, jangan orang awam bercakap seperti itu, ada tak? Implikasinya itulah. Itu yang Ustaz Salman ilzam tu, bukan Imam Razi ada. Direct implication. Tidak ada. Ulama Asy'ariyah begitulah. Tidak ada satu pun ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam cakap seperti itu. Tidak ada. Sebab ta'alluq yang difaham oleh ulama-ulama Asy'ariyah ialah mendengar. Mendengar tu sendiri. Kerja sifat tu mendengar. Ghair mawjudah fil a'yan. Subutun wa tahaqqukun. Okey. Selesai. Kemudian, jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, maksudnya ulama Asy'ariyah Ustaz Salman tak boleh bawa datang. Di mana Ustaz? Ada ke tidak ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam jangan bercakap seperti itu, nanti akan membawa kepada perubahan pada zat Allah Ta'ala. Sampai sekarang ni saya tak nampak itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Apa Ustaz Salman faham? Atau Ustaz ini mesti ulama Asy'ariyah melarang orang bercakap gini. Padahal tidak ada. Kerana bagi Asy'ariyah mendengar dan melihat itu ta'alluq. Nisbatun bainal muta'alliq wal muta'allaq. Dan dia tidak akan ada apa-apa berlaku perubahan pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak ada apa-apa berlaku. Dan orang awam boleh bercakap gitu. Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala mendengar kita sekarang ni. Tidak ada apa-apa masalah. Tetapi barangkali ada masalah. Kalau memang Ustaz Salman berpegang sifat tersebut ialah sifat bukan sifat zat. Bukan sifat zat. Baik. Soalan seterusnya, jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, adakah Ustaz Salman sanggup tarik balik dari fitnah dan memohon maaf? Saya telah sebutkan ke semua implikasi ulama Asy'ariyah mengikut bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang orang jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Okey.